Hello everyone, hari ini kita akan sambung dengan bab 8 vektor. Kita akan belajar tentang vektor selari dan penambahan. Mari kita lihat takrifan vektor selari. Kalau dua vektor ialah selari, dua vektor itu ada arah yang sama atau arah vektor pertama ialah arah terbalik vektor kedua, ya. So, either vektor tu ada arah sama ataupun arah terbalik. Kita juga boleh tulis ini sebagai kalau vektor A dan B adalah selari, A akan sama dengan KB dengan keadaan K ini ialah pemalar, ya. Mari kita tengok satu contoh tentang faktor terakhir ini. Okay. Dalam contoh pertama kita diberi AB ialah 3A dan CD ialah negatif 4A. Dan kita ditanya adakah pasangan vektor ini okay. So bila saya jawab soalan ni, saya akan ambil persamaan pertama iaitu vektor AB ialah 3A dan saya akan buat pindahan algebra untuk dapat A ialah sama dengan AB per 3 dan selepas itu saya boleh gantikan dia ke dalam persamaan kedua iaitu vektor CD sama dengan negatif 4A untuk mendapat vektor CD sama dengan negatif 4AB per 3 dan bila kita lihat persamaan yang terakhir ini, negatif 4 per 3 ini adalah pemalar iaitu kita telah tulis dua vektor ini sebagai A vektor pertama sama dengan K darab vektor kedua. Oleh itu, kita boleh tahu bahawa CD dan AB adalah selari. Ya, AB dan CD adalah selari. Okay, selepas kita tahu bagaimana tentukan dua vektor adakah dia selari, kita akan fikir tentang konsep yang berhubungan iaitu vektor segaris. Bila kita ada vektor segaris, dua vektor itu adalah selari dan melibat titik yang sama. Okay, saya akan lukis sekarang. Kalau dua vektor ialah selari, dia akan ada gambar seperti ini ataupun ini ialah dengan arah yang sama ataupun dia akan ada arah yang terbalik. So, dua ini ialah selari. Tetapi kalau kita ada vektor yang segaris, itu bermaksud dua anak panah ini boleh dihubungkan. Contohnya macam ini ataupun macam ini. So, contohnya kalau saya diberi soalan yang memberitahu saya AB ialah 5I dan BC ialah 3I, saya boleh tahu kerana dua-dua ini adalah vektor yang ada pendarapan sesuatu pemalar dengan I, saya tahu dua-dua vektor ini selari. Dan dua vektor ini pun melibat titik B. Oleh itu, dua vektor ini adalah segaris. Kalau saya lukis dia, saya akan dapat A ke B dan selepas tu B ke C. Macam ni, yang segaris. Dan di sini, kalau saya nak nisbah kepanjangannya, nisbahnya ialah 5 per 3. Okay, sekarang saya nak murid-murid berhenti video ini untuk cuba soalan 6 hingga 8 pada muka surat 115 hingga 116. Okay, gunakan faktor yang kita belajar itu tentang bagaimana tentukan dua vektor adalah selari atau segaris. Dan selepas kamu cuba soalan ini, tolong semak jawapan dengan guna buku jawapan. Kalau murid-murid ada apa-apa yang tak faham tentang ini, tolonglah ambil soalan itu dan tanya saya pada hari Sabtu nanti. Sekarang kita akan belajar tentang penambahan vektor. Kalau kita ada dua vektor seperti dalam gambar ini, F1 dan F2, kita boleh tambah vektor itu dengan menggabungkan dua anak panah itu untuk dapat
penambahan dia di sini Fnet. Fnet ialah penambahan F1 dan F. Kita sambungkan dua anak panah itu, selepas itu lukis anak panah yang baru daripada titik permulaan hingga titik terakhir gabungan dua anak panah itu. Yes. Selepas itu kita lukislah anak panah yang baru. So Fnet ini ialah penambahan F1 dan F2. Kita juga boleh tolak vektor. Okay. Kita juga akan guna anak panah vektor itu. Kalau saya ada vektor A dan vektor B dan saya nak tolak A tolak B, saya akan lukis anak panah daripada hujung B. Okay, so kita bermula daripada B kerana di sini kita ada tolak B. Okay. Kita bermula daripada hujung vektor yang ditolak dan lukis anak panah ke hujung vektor pertama, iaitu di A. Okay, so inilah hujung A. So daripada B kepada A, anak panah ini dikenali sebagai A tolak B. Selepas tu kita juga boleh darabkan vektor dengan skalar. Okay, contohnya dalam soalan ni kita diberi vektor A. Kalau saya nak 3A, saya akan lukis anak panah A 3 kali. Okay? Kalau saya sambungkan 3 anak panah A, saya akan dapat 3A. Oleh itu, anak panah iaitu vektor yang baru ini ada arah yang sama dengan A, tetapi magnitude dia, iaitu kepanjangan vektor ini sudah didarab 3 kali. Ya. So kita telah belajar bagaimana lukis anak panah, iaitu vektor kalau kita nak tambah 2 vektor, kalau kita nak tolak 2 vektor, dan kalau kita nak darab vektor dengan skalar. Ya, skalar bermaksud nombor atau pemalar. Okay, sekarang saya nak murid-murid cuba soalan dengan mengguna 3 jenis lukisan ini. Okay, tolong berhenti video sekarang dan cuba soalan 10 hingga 11. Okay. Selepas kamu cuba soalan ini, tolong semak jawapan dengan guna buku jawapan. Penambahan dan penolakan vektor yang kita telah buat ini berkaitan dengan kelukisan anak panah vektor. Okay. Tapi sekarang saya nak bincang dengan murid-murid bagaimana kita buat penambahan dan penolakan kalau vektor diberi nama seperti algebra. Contohnya seperti kita tengok bila kita semak adakah 2 vektor adalah segaris ataupun selari. Contohnya kalau saya diberikan vektor sebagai PQ ialah A dan vektor QR ialah B dan vektor QS ialah 2A. Okay. Kalau kita diberi vektor yang seperti algebra macam ni, kita boleh tambah dan tolak vektor ini seperti kita tambah dan tolak algebra. Contohnya, kalau saya nak tambah vektor PQ dengan vektor QS, saya akan dapat A tambah 2A. Okay, so seperti saya buat penambahan algebra, saya tambah nombor saja. So 1 tambah 2 ialah 3, so jawapan dia ialah 3A. Huruf dia A itu tak akan dan bila kita buat penambahan ini, kita boleh tengok bahawa PQ dan QS ini ialah selari kerana dia dua-dua adalah mengguna huruf yang sama A. Okay. Tetapi kalau saya tambah PQ dengan QR, itu sama dengan tambah vektor A dengan B. Dan seperti bila kita buat algebra, kalau huruf dia tak sama, kita tak boleh buat penambahan. Oleh itu, kita perlu tulislah A tambah B sebagai jawapan terakhir. Okay, so inilah perkara terakhir yang kita akan bincang hari ini. Okay. Untuk kerja rumah, tolong habiskan soalan pada muka surat 117 hingga 120. Okay. Kita akan bincang apa-apa soalan tentang perkara yang dibincang di dalam video ini ataupun apa-apa soalan tentang kerja rumah ini pada hari Sabtu nanti. Bye-bye.